Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan kelas Quran kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma shrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayangnya pada petang ini kita dapat sama-sama dipertemukan lagi dalam kelas Quran kita pada hari ini. Apa khabar semua? Kabarnya waras ya? Waras, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya diberikan kesihatan tubuh badan untuk sama-sama kita sambung kelas Quran yang mana Ustazah Samsia minta minggu lepas baru menjalani pembedahan, jadi tak kuat lagi lah. Alhamdulillah, semalam saya dah start lah kuliah di Surau Darul Amin. Hari ini kita sambung kat sini lah, insyaAllah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, ada beberapa perkara yang kaitan dengan buku, yang buku masih lagi pre-order lagi. Mungkin minggu depan kot baru dihantar. Jadi yang tak dapat lagi boleh kongsi dengan kawan dulu lah, insyaAllah. Dan kita semua dah ready dah nak bernasyid. Jom. Cuma saya punya suara tak boleh tinggi sangat lah. Tengah dalam tempoh pemulihan, insyaAllah. Jom sama-sama kita nyanyi lagu nasyid Khalid bil Quran. Ada yang dah hafal ke? Belum kena hafal ni. Nanti ada hadiah yang dah hafal ni. Okey, kita nyanyi sama-sama. Wahid isnain salasa. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا أطاع جبريل على رسولنا. كلام ربنا هداياتنا. أطاع جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita.
Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Baik, ibu-ibu mati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang bertanya ataupun tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ustaz ni hilang tiba-tiba masuk hospital, tahu-tahu kena bedah. Ya, masya-Allah. Saya pun terkejut, ya, diri saya sendiri pun terkejut, masya-Allah. Tiba-tiba pagi Jumaat, ya, sepatutnya hari itu saya bertugas baca khutbah Jumaat. Pukul 7 pagi itu, lepas buang air besar, tiba-tiba rasa sakit dekat pinggang. Rasa tu macam usus kena tarik. Allahu Akbar. Ya, mungkin ada yang pengalaman ataupun jangan rasa lah, jangan ada pengalaman. Ya, yang mana waktu tu rasa macam keren kat perut. Orang yang bersalin semua pernah rasa kan, bukan lagi teruk. Ya, rasanya tu makin lama makin sakit. Ditarik, ya. Sampai kan tak boleh nak buat apa dah. Tak bergerak tak boleh. Baring sakit, duduk sakit. Terus call ambulans. Dan tapi bapak saya sempat sampai dulu lah, sampai ke hospital semua. Bila dibagi painkiller tu, ubat penat apa, tahan sakit, 4 kali dia bagi. Kali pertama, kali kedua, dia tanya berapa rate 1 hingga 10. Sampai kali keempat dia kata, cik, kita tak boleh bagi dah 4 kali bagi. Punya tunggu, dia kata turn nak pembedahan pukul 2 petang. Waktu pukul 7 pagi kan. Kita tunggulah. Tunggu. Dia kata tangguh pula pukul 6 petang. Masya-Allah, ya. Waktu tu kemudian tiba-tiba waktu tengah tunggu dekat kecemasan tu, dekat wad kecemasan tu, depan saya meninggal. Ada makcik orang kampung Indah juga waktu tu meninggal depan saya. Doktor berkerumun, CPR semua, sampai bunyi tik. Kita depan tu tengah sakit, tengok Allah, depan ni aku ke? Tapi fikir balik, banyak lagi pelajar-pelajar yang nak mengaji Quran. Kena kuat semangat, kena hidup lagi. Alhamdulillah. Waktu tu bila fikir balik, kenapa tak rakam dulu kelas ngaji yang sebelum-sebelum ni. Jadi pelajar-pelajar yang dah mengaji sebelum ni boleh tengok balik kelas-kelas Quran yang lepas. Jadi start semalam lah, mana-mana kelas Quran yang saya buat, saya akan rakam. Saya akan letak dekat YouTube lah, YouTube saya, untuk boleh tengok ulang balik sebagai rujukan lah. Pokok nak tengok balik yang terlupa, pulang kaji boleh tengok balik. Macam tu lah. Cumanya waktu kita sakit tu, kita rasa berharganya sihat ni. Sebab itulah Nabi sebut 2 nikmat yang bila Allah bagi kat manusia, manusia sering lupa. Waktu lapang dan waktu sihat. Waktu lapang kita tak perasan lapang ni, tengok TV, buat-buat benda lain lah, ya. Sampaikan lupa, rupanya waktu lapang tu kita tak manfaatkan dengan perkara kebaikan. Yang kedua, sihat. Allah Ta'ala bagi sihat, selalu kita lupa untuk beribadah. Banyakkan amalan. 2 benda ni yang Nabi sebut, ya, nikmat yang manusia sering lupa. Jadi bila kita sakit, baru rasa macam kena penuhkan lagi jadual ni, walaupun tak apa sihat. Betul kata kena rehat paling kurang sebulan, tapi saya kata tak boleh ni sebulan. Ya, duduk seminggu pun rasa macam apa, tak, orang tak berguna rasa. Sebabnya setiap hari jadual saya penuh kelas. Jadi bila seminggu tu tak buat apa-apa,
rasa macam gatal mulut nak bercakap. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesihatan untuk datang sama-sama kuliah pada petang ni. Dan Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat. Secara live ni pun ramai juga join, InsyaAllah. Okey. Baik, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya akan bertanyalah beberapa soalan ya, berkaitan dengan pembelajaran yang telah pun kita belajar sebelum ni. Soalan pertama, huruf alif. Huruf alif, macam mana sebutan dia? Ada yang sebut A tu? Tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada bunyi. Habis bunyinya macam mana? Hanya memanjangkan bacaan. Masya Allah, terima kasih. Sahabat-sahabat yang tengok secara live petang ni, cuba bagi tahu saya suara okey tak? Kalau suara okey, Alhamdulillah. Okey, nanti nak tengok secara ulangan, nanti boleh tengok balik. Baik, soalan kedua. Soalan kedua, apa maksud tajwid ni? Dia ada dua, dari segi bahasa, dari segi istilah. Tajwid ni apa? Kita duk belajar tajwid ni, apa maksud tajwid ni? Memperelokkan bacaan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, ada panjang tu. Cuba baca sikit. Dari segi istilah, apa dia tu? Apa dia? Satu-satu. Menyebut huruf-huruf Al-Quran daripada makhraj dengan betul. Lagi, menunaikan hak-hak huruf. Lagi, okey, seterusnya, mengetahui panjang, wakaf dan ibtidak. Lagi satu, ada 4. Dah sekali tu apa? Fasahah. Apa yang fasahah tu? Itu dah habis tu? Tak ada dah? 4 tu dah? Tadi ada, saya tertinggal satu lagi. Okey, melafaz, menyebut huruf dengan hak-haknya, menunaikan hak. Ketiga, hukum hakam satu bacaan. Yang keempat, mengetahui panjang, wakaf dan ibtidak. Wakaf ni apa? Wakaf tempat berhenti, ibtidak tempat bermula bacaan. Okey. Baik, soalan yang ketiga, adab-adab membaca Al-Quran. Boleh sebutkan? Siapa nak sebut adab-adab ni? Kita nak mengaji Quran ni, ada adab dia. Berudu, okey, lagi untuk aurat, ada kiblat, lagi sugi. Yang pertama sekali apa? Tinggal perbaiki niat. Main mengaji petang ni, niat pertama tu kena baiki. Kalau datang hari ni sebab nak tengok ustaz je, tak jadi lah. Tukar niat. Nak tahu khabar ustaz macam mana, bukan nak mengaji ya. Tukar niat. Sahaja aku main mengaji tajwid, mengaji Quran hari ni kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman. Terima kasih Puan Hasanah Malik daripada Facebook ni, suara jelas ya, Alhamdulillah. Baik, hari ni kita sambung perkongsian. Kita berhenti kat mana? Muka surat. Muka apa yang buku tajuk ni? Yang huruf hijaiyah sampai ta kan? Yang buku tajuk ni sampai mana? Ta'awuz basmalah dah? Belum? Saya pun terlupa dah. Surat 11.
Makhraj belum lagi kan? Yang kira sampai A'udzubillah dengan basmalah. Okey, baik. Okey, hari ini saya tak nak terus belajar makhraj sebab makhraj ni benda yang agak sukar. Saya takut-takut hari ini belajar makhraj, minggu depan tak ada orang main dah. Sebabnya makhraj ni perlu kepada penelitian yang lebih mendalam. Kita belajar yang asas dulu. Ya, nanti makhraj kita akan belajar sama dengan huruf-huruf tu. Maksudnya kita belajar huruf, kita masuk makhraj sekali. Dia ada tally dia, sambungan dia. Ya. Baik. Contohnya kita belajar nanti huruf hamzah kan. Nanti huruf hamzah, kita relatekan. Kita sekalikan dengan makhraj haliki. Macam tu. Kita tak terus belajar satu terus semua. Macam tu. Kita akan sama dengan huruf-huruf insya-Allah. Jadi hari ini saya nak masuk dulu. Kalau ingat sebelum ni saya sebut kelas tajwid yang berikutnya minta bawa Quran. Betul kan? Kita akan belajar hukum mad asli. Satu hukum yang sangat mudah. Ya, tapi kita kadang-kadang terlepas pandang. Mad asli muka surat 33 Okey, mad asli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mad asli ataupun dipanggil sebagai mad far'i, banyaklah nama dia. Ya. Okey, mad ialah memanjangkan bacaan sesuatu huruf. Ini asal perkataan mad. Ya. Mad ni asalnya adalah buku tersebut kadar 2, 4, 5 atau 6 harakat. Dan mad tersebut terbahagi kepada 2. Hari ini kita masuk mad asli dulu. Yang belah bawah tu. Okey, mad asli ni apa? Mad asli ialah apabila huruf yang berbaris atas bertemu dengan huruf alif, huruf berbaris depan bertemu dengan huruf waw, dan huruf berbaris bawah bertemu dengan huruf ya. Ianya dibaca dengan kadar 2 harakat. Panjang tak tarikh ni? Panjang kan? Tapi hari ni saya nak kongsikan satu lagi takrif mad asli yang sangat pendek. Yang lepas ni kalau sebut je mad asli tahu dah macam mana dia. Mad asli ialah ni boleh tulis. Ni tambahan. Nak tulis kat nota boleh, kat buku pun boleh. Ni dalam buku panjang. Ini kebiasaan lah. Ini takrif yang saya telah pun buat ia sebagai formula bagi mudah. Okey, mad asli ialah alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya yang tidak ada baris. Dah habis. Itu je. Betul tak? Selama ni kita nak hafal mad asli kan. Contoh kita hafal takrif yang panjang ni. Saya bagi masa seminggu pun belum tentu belum dapat hafal. Tapi lepas ni mungkin teringat. Mad asli, alif, waw dan ya yang tak ada baris. Lepas tu ada pelajar yang tanya, Ustaz, betul ke Ustaz alif, waw, ya tak ada baris ni mad asli? Cuba Ustaz buktikan. Wah, cakap macam tu kita buktikan. Baik. Quran saya pula tertinggal. Saya ambil Quran. Ada Quran. Saya suruh orang bawa Quran, saya tertinggal Quran. Okey. Ya Allah lipas. Hidup jauh hidup ini. Okey, cuba ikut sebut dengan saya sama-sama apa takrif mad asli yang saya ajar tadi. Apa dia? Alif, ya. Okey, sekali lagi. Apa dia takrif mad asli? Huruf alif, ya, waw yang tidak berbaris, yang tak ada baris. Itu je sebenarnya. Ya. 2
Dulu kita belajar panjang-panjang susah nak ingat. Hari ni saya ajar benda mudah. Alif Waw tak ada baris. Settle. Okey, jom kita buktikan dalam Quran kenapa saya sebut begitu. Salah ke kalau guna kaedah tu? Okey, kita buktikan sama-sama. Okey, kita buka surah Al-Baqarah, muka surat 2. Surah Al-Baqarah, muka surat 2. Okey, tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada ayat yang ketiga. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. Berdasarkan takrifan yang saya bagi tadi, alif waw ya tak ada baris. Okey, pada ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Okey, habis sampai ayat ketiga tu sahaja, sampai yunfikun. Berapa huruf mat asli yang kita jumpa? Cuba kira dulu. Alif ada berapa, waw ada berapa, ya ada berapa. Tak apalah, untuk stage pertama ni kira dulu semua. Mat asli ada berapa, nanti kita baru kelaskan. Dia punya syaratnya mestilah alif, waw dan ya yang tak ada baris. Ya? Dia kata 8. Yang lain 2. Alladzina yu'minu sampai habislah yunfikun tu. Sampai yunfikun. Ayat 3 sahaja. Hari ni saya ajar ibu-ibu semua macam mana nak urai tajwid. Macam mana nak urai tajwid dengan cara yang paling mudah. Dan saya yakin dan percaya lepas daripada ni, buka je mana-mana surah, akan tahu dah ni mat asli punya. Okay, ada berapa? Ada berapa Pan? Cuba 11 4. Ada 11. Ayat 3 sahaja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada berapa mat asli? 8. Okey, ada 8. Yang lain? Okay, sebab saya dengar banyak jawapan. Ada kata 11, 8, ada kata 2 pun ada, 4 pun ada. Ke ada yang tak jumpa pula? 7. Berapa? 8. Okey. Untuk yang kali pertama saya guide dulu. Kita tengok sama-sama ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan nak tengok secara live dekat Facebook, boleh buka Quran juga, muka surat 2 ayat 3. Baik. Alladzina. Ada tak? Huruf? Huruf alif? Ya. Ya tak ada baris Yu'minuna ada? Huruf? Huruf waw. Bil ghaibi ada? Tak ada? Bil ghaibi tak ada? Itu ya tu bukan? Ya ada baris. Okey, so ada 2 baru. Wa yuqimuna ada? Ki 1, mu 2. So dah 4 dah. Okey, munas salata ada? Solat alif kecil tu. 5 dah. Wa mimma ada? Apa dia? Ma ke alif? Ma lah, panjang kan, 2 dekat ma. Okey, kat situ ada alif tidak berbaris. 6. Razaqna ada? Alif kecil. Na.
Ya, 2 harakat. 6 yunfikun. Ada? Tak ada di hujung ayat. Hujung ayat dia tak kira. Okay, so ada 6 semuanya. Okay, baik. Okay, ni 7 satu lagi. Okay, kita sekali lagi. Vi no ki mo la ma na. 7. Okay, saya salah kira tadi. So ada 7 semuanya untuk ayat ketiga. Okay, ini syarat kedua nak cari mak asli. Tadi alif waw ya tak berbaris. Syarat kedua, kalau dia berada di hujung ayat, kemudian ada huruf di depan dia, maka dia tak jadi mak asli. Kalau ada huruf, syarat kedua, kalau berada di hujung ayat, dan ada huruf di hadapan dia yang berbaris, maka dia tak jadi mak asli. Itu syarat kedua. Macam ni lah, yunfikun kat hujung ayat tak jadi mak asli. Dia jadi hukum lain. Nanti kita belajar insya-Allah akan datang. Okey, itu stage pertama. Kita cari lagi muka surat ketiga pula. Kita buka muka surat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok pada ayat yang ke-10. Ayat ke-10. Fi qulubihim. Cuba kira pula ada berapa. Ikut syarat yang saya berikan tadi. Pertama, alif waw ya tak ada baris. Yang kedua, dia tak ada di ujung ayat yang padanya diapit dengan 2 huruf. Wah, laju 9. Masya Allah. Ada yang dah jawab, dah settle kira 9. Teruskan mencari. Ya? Mak apa? Mak Iwan tak ada. Syarat yang saya bagi tahu tadi. Terima kasih sahabat-sahabat yang tengok secara live petang ni. Masya Allah, suara jelas ya. Terima kasih. 8 9 8 7. Ya, 9. Okey, baik. Saya akan minta ibu-ibu jawab sampai semua serentak dapat yang sama. InsyaAllah. Kita petang punya kelas ni tak ngantuk. Kita tadi dah kelas kan, petang ni kelas. Jadi kita banyak aktiviti. Okey, jom kita sama-sama tengok pada ayat yang ke-10. Suratul Baqarah. Yang tengok secara live pun ada kira tak? Yang tengok secara live dia kata ada 8 Ustaz. Okey, baik. Kita tengok sama-sama ayat 10. Fi ada tak? Ada. 1 ya. Okey, qulu wa huwa bihim maradun fazadahumullah. Ada? 3 za maradha. Ini tak kira kat ujung ayat. Apa dia? Fazadahumullah. Kat mana Allah? Tak ada. Ini tak ada alif. Fazadahumullah. Kalimah Allah ni ada hukum lain pula nanti. Ada satu hukum khas. Okey. Walahum azab. 1 alif. Ali ya alimum bima ka no yakzibun. So ada 8 semuanya. Kalimah Allah ada. Okey, kalimah Allah dia satu hukum lain. Nanti kita belajar nama dia lafzul jalalah. Ada hukum lain dalamnya dia, kita belajar.
Ya. So ada 8. Ada yang jawab sama ke 8 tadi? Ke ada yang terlebih? Ayat tadi tu, ayat 10 tadi sama semua Okey. Tapi ada lagi yang tak sama. Kita cari lagi ayat yang berikutnya. Ustaz bagi senang-senang sikit lah. Okey, kita cari yang senang sikit. Senang-senang sikit Okey, ayat yang pendek-pendek sikit lah. Kita tengok muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8 masih lagi dalam suratul Baqarah. Ayat yang ke-56. Thumma ba'athnakum. Ini senang ni. Ini kalau jawapan semua tak sama lagi, tak tahulah. Cuba tengok sama-sama. Muka surat 8 ayat yang ke-56. Thumma ba'athnakum. Ada berapa mat asli? Satu je. Cuba tengok balik. Ada yang lain, ada yang cakap lain ke? Confirm satu kat mana satu tu? Ba'athnakum. Okey, baik. Betul? Ba'athnakum. Okey, syarat ketiga saya tak sebutkan lagi Tadi di awal saya sebutkan alif wawiyah, betul Alif wawiyah yang tidak berbaris. Lepas tu yang kedua tadi berada, kalau tidak berada di hujung ayat yang mana kalau diapit dengan huruf yang berbaris ataupun tak berbaris. Dia bergantung pada keadaan. Yang ketiga pula alif wawiyah yang kecil. Ini syarat yang ketiga. Alif wawiyah yang kecil. Ni yang kita jumpa lah tadi ni. Summa ba'athna. Tu alif kecil lah tu. Alif, waw dan ya juga, tapi kecil. Ini syarat dia. Okey. Baik. Kita cuba cari lagi mak asli pada ayat yang berikutnya. Okey, muka surat 25. Muka surat 25. Muka surat 25 pada ayat yang bawah sekali, 169. Muka surat 25 pada ayat ke-169. Innama ya'murukum, sampai habislah ayat tu berapa kali mak asli. Ada 5. Laju Yang lain boleh cuba cari. Kalau ada yang belum faham lagi, boleh utarakan. Sebabnya petang ni kita nak bagi betul-betul faham mak asli ni. Sebabnya mak asli dalam Quran antara hukum tajwid terbanyak. Paling banyak mak asli dalam Quran. Yang mana kalau nak belajar tajwid, biasanya saya mulakan dengan mak asli. Sebab kalau kita dah faham mak asli, kita rasa seronok nak belajar tajwid, kita akan belajar hukum lain. Tapi kalau kita belajar mula-mula sekali, makhraj terus, susah terus, tak main nanti next class tak datang. Susah lah ngaji tajwid. Makhraj memang susah. Saya belajar lama nak faham makhraj ni. Lagi-lagi nak ajar orang yang lebih dewasa ni. Ada satu kali tu saya ajar orang veteran lah, orang tua lelaki, orang lelaki bila suruh baca salah je. Waktu tu saya tak perasan rupanya lepas habis tu kata, ustaz saya pakai gigi palsu. Lepas tu minggu depan tak datang. Sebabnya dia malu. Lepas tu saya tukar konsep, saya ajar dengan cara yang lebih santai. Lepas tu dia main balik lah. Dia datang balik lah. Seni nak mengajar orang tajwid ni ada cara dia. Okey, baik. Muka surat 25. Berapa tadi ayat bawah sekali tu? Mak asli 5. Yang lain
Ada berapa? 5 juga. 6. 5 ke 6? Okey, ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. 6. Okey, baik. Ada yang pertahankan jawab 6, ada yang cakap 5. Okey. Okey, yang online ni cakap 5. Puan Hasanah Malik, terima kasih. Okey, kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama, satu, alif tidak berbaris. Ya'murukum bis-su'i. Ada? Ha? Ada tak? Ada? Tak ada? Cuba tengok atas bawah tu, ada baris tak? Ada. Tu ada simbol tu, simbol ombak tu. Itu kira baris lah tu. Cumanya dia bukan baris atas, baris bawah lah. Dia baris lain, baris smart. So tak kira lah. Dia tak kira Wal fahsya'i, ada? Tak ada juga Walaupun alif tu ada simbol ombak tu, dia tak kira. Ya. Wa antaku, waw tak ada baris. Lu, waw tak ada baris. Alallahi, ma tak ada baris. La tak ada baris. So ada berapa? 5. Tak, lamun hujung tu tak kira so ada 5. Okey. Okey, baik, yang terjawab 6 tadi kat mana tertambah? Oh tu dia mesti tak ada apa-apa tanda. Kalau atasnya ada simbol tiba-tiba bulat kecil ke, dia dah jadi lain, hilang terus mak asli tu. Nanti kita akan jumpa juga tiba-tiba waw ataupun alif tu ada bulat kecil. So kita dah belajar dah sebelum ni bulat kecil dekat alif. Baik, kita cari lagi ayat seterusnya. Kita tengok surah Ali Imran. Surah Ali Imran, muka surat surat 69. Surat 69 ayat yang ke 149. Ayat ke 149. Yaruddukum. Yaruddukum. Ayolah, saya nak ibu jawab baris kedua. Muka surat 69, baris yang kedua. Yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Itu sahaja. Satu baris sahaja. Ada berapa mak asli? Ikut syarat-syarat yang telah pun kita pelajari sebentar tadi. Ada 4. Laju ibu kita jawab. Mungkin boleh tanya ni apa formula. Laju jawab InsyaAllah. Ke dah buat latihan dulu sebelum join kelas. Dah berlatih dulu Ada 4. Okey. Tak kira lah. Dia mesti tak ada apa-apa tanda. Terima kasih. Yang jawab online ni Puan Hasanah ada kata 4 juga. Okey. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang tengok secara online boleh kongsikan, share kat kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat. Ada 4. Ada lagi yang jawab 4 juga. Baik, terima kasih. Okey, kita tengok sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke 149, baris kedua. Yaruddukum. Ada? 1. Ala. Ada? Ada ke tak ada? Tak ada Ada ombak kat atas dia. Aqabikum. Ada? Ada alif kecil. Fatanqalibu. Ada? Wow. Khasirin. Ada? Alif kecil. Rin ada tak rin? Rin tak ada Okey, ada 4. Baik, saya bagi lagi satu soalan. Tapi soalan kali ni dia agak mencabar. Ya. Tadi
Mudah kan? Pejam mata pun boleh jawab. Kali ni kena buka dua mata. Kalau ada 4 mata, pakai spek jadi 4 lah. Tambahan. Baik, cuba jawab ayat muka surat 72. Ya, 72. Muka surat 72 pada ayat yang ke 168. Ini dia banyak sikit lah. Kena kira slow-slow. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Pada ayat ni ada tricky sikit. Saya bagi tahu siap-siap lah. Kita akan belajar syarat keempat nanti. Syarat keempat untuk jumpa mak asli ni ada nanti kita jumpa. Cuma saya minta ibu jawab dulu. Nanti kita akan tengok kat mana tempat yang kita rasa dia mak asli, tapi bukan mak asli rupanya. 12. Okey, 12. Yang lain? Teruskan mencari. Kalau dah kira 12 tu, kira sekali lagi. Sebab saya cakap tadi ada jawapan yang mengelirukan. Dia macam mak asli tapi dia bukan. Kena tengok kat mana. Dia macam mak asli tapi bukan. Ini syarat keempat nanti kita akan menjawab. Dah jumpa dah tu? Dah jumpa dah. Tak jadi. Turun. Okey, 11 pula. Dia jawab 11 pula. Dia kata 12. Dah jumpa dah tu, apa kesilapan dia? Kat mana? Okey. Baik, sebelum kita hurai, saya nak terangkan dulu syarat keempat untuk mak asli. Boleh tulis Untuk mak asli, sekiranya sebelum huruf mak asli ni alif wawiyah, sekiranya sebelum mak asli adanya huruf hamzah, dia tak jadi mak asli. Sekiranya sebelum mak asli adanya huruf hamzah, maka dia tak jadi mak asli. Mesti ada yang tanya, Ustaz, banyaknya syarat. Syarat ni kejap je nak ingat, Sebabnya praktikal ni nanti mudah. Sebab kita akan cari, kita akan tengok. Okey, berdasarkan syarat yang saya sebut tadi ni, sekiranya ada huruf hamzah sebelum mak asli, dia tak jadi mak asli. Agak-agak kat mana? Ada tak ayat yang kita tengah hurai ni yang ada keadaan tersebut? Kat mana? Fadra'u. Cuba tengok Fadra'u. Kat situ huruf maknya apa? Huruf waw. Tapi sebelumnya ada hamzah. So cancel, tak jadi mak asli. Itu syarat dia. Okey, boleh. So ada berapa sekarang? Dah tolak. Okey, kita kira sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya ayat mana tu, dekat online. Ayat 168 Suratul Ali Imran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina. Berapa ada? 1 qa 2 lu 3 li ikhwa. Wa ada? Wa ni okey, alif kecil 4. Waqa'adu 5. Law ata 6. 7. Na 8. Ma
9. Kutilu 10. Kul fadra'u. Ada tak? Ni yang tadi yang syarat keempat. An anfusikumul maut. Ada? In kuntum sadiqin. 11. Soal macam tu. Okay, so ada 11 mak asli yang kita jumpa pada ayat ke-168. Soalan saya, mudah tak sekarang kalau jumpa mak asli lebih? Okay, nak tahu mudah tak mudah, kita test. Ya, kita dah test lebih kurang 6 kali ke 5 kali tadi. Ya, mula-mula saya tengok untuk kali pertama tadi masing-masing berkerut. Betul ke ni ustaz suruh ni? Baru mula kelas dah suruh cari tajwid. Tapi untuk kali kelima saya tengok tadi masing-masing muka senyum, confident, senang nak cari jawapan. Okay, walaupun saya kata tadi soalan susah, tapi senyum menjawab. Okay, baik, kita cari lagi surah Yunus. Surah Yunus, muka surat 218. 218. Selalu kalau orang ajar tajwid, tak tahulah kat sini semua ni macam mana. Ya, kebiasaan belajar tajwid kita lebih banyak kepada teori. Saya pun sama dulu banyak belajar teori. Teori ni apa? Guru ajar kat depan, kita tulis, lepas tu guru bagi contoh. Okay, kemudian baca sama-sama, betul balik. Lepas tu next kelas lupa, tak ingat, confirm. Tapi cara yang saya bawa ni, alhamdulillah dah lebih daripada 40 orang ataupun lebih lagi, yang mana saya ajar ni, diorang Nabi Huraif, semua tajwid dalam Quran. Caranya macam mana? Hari ni saya ajar ibu-ibu semua mak asli. Minggu depan saya ajar mat alif li sukun. Dan kita bawa sekali mak asli kita belajar minggu ni. Maksudnya apa? Saya akan minta ibu-ibu cari mak asli, cari mak alif li sukun. Macam tu. Kemudian minggu depan tambah lagi mak wajib, contoh mak wajib mutasil. Kita bawa lagi mak asli kita belajar hari ni, mak alif li sukun, mak wajib. Tiga-tiga kita bawa. Kemudian sambung lagi mat jaiz. So kalau boleh yang datang hari ni, datang terus. Jangan tak main. Kalau tinggal satu kali tu, dia kena tanya kawan sebelah. Tapi bimbang kawan sebelah pun tak ingat. Ustaz terang lain, kawan yang terang lain. Macam tu. Okay. Dan insyaAllah kalau ibu semua istiqomah, saya berhasrat dan impian saya nak jadikan ibu yang datang hari ni jadi guru juga, ajar orang lain tajwid. Yang mana saya ajar pelajar saya daripada zero tajwid, daripada Iqra, belajar Iqra, belajar bertatih baca sampai tajwid, sampai Quran. Hari ni kalau dia datang, duduk sebelah saya, minta urai mana-mana tajwid, ni apa? Dia boleh hurai sebiji-sebiji, satu-satu sampai habis. Masya Allah. Saya nak, cumanya ibu-ibu semua jangan takut, dan semangat. Sebenarnya saya tak buat rotan, dan saya tak akan rotan lah. Yang mana kita ajar semua, bagi semua faham. Cumanya kena follow lah. Kalau rasa laju, bagi tahu. Tadi muka surat berapa tadi? 218. Saya sambil cakap ni, Quran ni terselak sendiri. Hilanglah 218. 218 pada ayat yang ke-80. 218 ayat 80. Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Berapa kali kita jumpa dengan mak asli. Terima kasih sahabat-sahabat yang turut serta dalam kelas Quran kita secara online. Masya Allah. Ada berapa? 4. Okey, laju
ibu kita jawab ni. Mungkin lepas ni boleh tanya apa formula dia boleh jawab laju ni. Ayat dia pendek, ada 4. Yang lain? فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Yang tengok secara live pun jawab 4. Mungkin betul kot 4. Confirm? Okey, kita cari sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma alqaw, ada? Alqaw ke alqu ni? Alqaw waw tanda sukun. Falamma alqaw qala, ada? 1 mu, 2 sa, 3 ma, 4 jitum bihis sihr innallaha sayubtilu innallaha la lima yuslihu amalal mufsidin. Macam mana jadi 4 tu? Kat mana tepi kan? Dekat? Okey, dah yang atas. Okey, baik. Oh, falamma ajar je. Okey, tak apa, dimaafkan. Okey, kita cari lagi, ya. Ayat 80 ni. Oh, saya salah tengok. Saya tengok 81. Sekali lagi. Falamma 1 ja'as saharatu, ada? Falamma, okey, kita ulang balik. Tadi saya tengok ayat bawah, sebab falamma juga jadi mata tengok kat bawah pula. Okey, sekali lagi. Falamma 1 ja'as saharatu, ada? Okey, qala lahum Musa. Mu 3 sa, ada? Sa tak ada. Alqu, ku 1 ma antum mulkun, tak ada. So ada berapa? Ada 4. Betul lah tu. Kalau ayat 81 lain ada 5. Okey, so ada 4. Saya yang silap. Okey, kita cari lagi. Surah Yunus ni dia pendek-pendek sikit, senang. Saya pula yang tersilap. Kita tengok ayat yang berikutnya. Ni tricky sikit. Muka surat 219 ayat 91. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ayat 91. Confirm ke 1 je? Cuba baca balik syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Tak ada. Tadi kata ada 1. Tu saya cakap tadi tricky soalan ni. Kena tengok betul-betul. Ada ke tak ada sebenarnya ni? Tak ada. Okey. Tadi mula-mula kata ada tu kat mana tu? Dekat A tu. Sebab apa tiba-tiba tak jadi pula? Syarat keempat tu ada Hamzah sebelumnya. Okey, saya saja bagi soalan macam ni supaya kita nampak, oh, ini yang syarat yang saya sebut tadi. So tak ada, bukan asli. Okey, nanti hukum ni kita belajar lah. Hukum yang ni akan kita belajar juga akan datang, insyaAllah. Baik, seterusnya. Boleh lagi ayat bawah sekali tu, muka surat yang sama juga, ayat 97. Terima kasih Puan Siti Razia, Puan Hasanah yang tengok secara live pagi ni, petang ni. Saya tengok secara live ni, boleh buka muka surat 219 ayat 97. Ini pun soalan dia tricky juga. Tengok syarat yang saya ajar tadi, agak-agak dia terlibat tak?
Okey, ni suasana petang ni ibu-ibu kita sedang berjuang mencari mak asli. Masya Allah. Ni jadikan kenangan. Nanti ibu-ibu tengok balik dekat Facebook nanti. Okey, ada berapa? Ada 2. Bukan 3. Ke 1? 2. 2 Okey, kita tengok sama-sama. Walau ja'athum ada? Tak ada. Kullu ayatin. Tak ada. Ni ada alif, tak ada baris. Okey, baik. Nasib baik dah nampak dah tu. Okey, hatta ada. 1 alif kecil. Yarawul azab. 1 bal alim. Ada lagi? Tak ada. Baik, terima kasih jawapannya. Ada 2 Alhamdulillah. Okey. Yang jawab online pun ada ni, Puan Siti Razia. Bagi tahu 2. Okey. Kita cari lagi surah Hud pula. Macam mana? Kalau ajak tu hanya pendek. Hanya panjang juga 2 rakaat. Tapi bukan asli, dia hukum lain. Nanti kita belajar nanti. Bacaan tetap 2 rakaat juga. Cuma nama hukumnya lain. Hukumnya lain. Dia bukan mak asli lah. Dia kategori lain. Okey, kita cari lagi saya nak bagi ibu-ibu semua balik je lepas ni. Boleh ajar suami balik-balik. Cakap, bang, cuba buka Quran, cuba cek bagi mana-mana ayat. Saya cuba cari. Sekali salah. Lagi suami pun lagi pandai. Tak apa, kita belajar. Okey, muka surat 231. Muka surat 231. Ayat yang ke-83. Ini soalan terakhir Soalan terakhir, dan kita akan bagi satu soalan bonus lagi. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ayat 83 atas. Musawwamatan 'inda rabbika. Agak-agak ada beberapa kali kita jumpa dengan mak asli. Berapa? 3. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Musawwamatan 'inda rabbika. Ada? Tak ada. Wa ma hiya ada? 1. Wa ma hiya minadh 2. Limi nabi ba'id. Ada? Tak ada. Okey, so ada 3. Dan alhamdulillah, pasal tak tadi saya sebut kat awal, saya akan pastikan semua jawab sama baru kita stop. Dan alhamdulillah semua jawab sama. Tahniah. Okey, senang tak belajar tajuk ni? Senang? Senang je sebenarnya. Mak asli apa? Alif wawiyah tak ada baris. Tak payah hafal. Balik-balik minggu depan saya tanya, insya-Allah ingat lagi. Alif wawiyah tak ada baris. Habis Ustaz, dalam buku ni macam mana? Dalam buku ni betul lah. Ini kalau rajin sikit nak hafal panjang boleh lah. Tapi secara praktikal dalam Quran itulah bendanya. Alif wawiyah tak ada baris. Itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Itu mak badan. Nanti kita belajar nanti. Itu mak badan lah tu. Itu mak badan. Nanti insya-Allah ada rezeki kita masuk sikit-sikit. Dan insya-Allah
Okey, last ni soalan bonus. Siapa nak jawab? Saya tanya, saya bagi peluang. Siapa-siapa volunteer nak jawab. Ustaz, tadi saya rasa dah pakar, jadi saya nak jawab. Salah tak apa. Ada yang nak jawab? Ada yang nak jawab? Mana boleh, tak ada bagi dulu. Soalannya pendek je ayat dia. Cuma kita nak volunteer dulu. Boleh? Kena semua juga. Nak jawab ramai-ramai? Okey, macam ni. Seorang dulu, kemudian ramai-ramai jawab juga. Cuma ramai-ramai kumpul jawapan diam-diam. Kalau agak-agak sama jawapan, saya sama dengan dia tadi. Cakap je tu. Boleh? Ada yang nak try? Tak ada? Boleh? Sama je, soalan dia pendek. Soalan dia pendek. Boleh Okey. Kerana jawab paling laju kita nama ibu apa? Nama? Rumini. Okey. Puan Rumini nak cuba jawab, boleh Okey. Muka surat 232. 232 ayat yang ke-90. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Okey, ada berapa agak-agak? Puan Rumini jawab dulu. Yang lain simpan jawapan. Jangan bocorkan jawapan. Berapa? 3 Okey. Dah tak ada dah. Tekam confirm 3 Okey, yang lain sudah 3 juga ke? Okey, kita tengok sama-sama jawapan Puan Rumini. Wastaghfiru ada? 1. Rabbakum thumma tubu ada? 2. Tak ada? Tubu ilaihi ada? Inna rabbi rahimu wadud. So ada 3 ke 4? Sekejap kira balik. B tu. B tu ada, tertinggal. B Rahim. Tu Rabbi tu ya tidak berbaris. Rabbi Rahimu wadud. Ada 4. Ada soalan yang macam senang, rupanya susah sikit, pusing sikit Baik, alhamdulillah. Apapun tahniah. So ada 4 dah Rabbi tu. Ni tengok secara live ni pun cakap ada Rabbi ni. Dia kata tertinggal. Okay, so ada 4 untuk ayat ke-90. Jadi alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ni. Kalau dah semua pandai, dah tak mengaji lah. Maksudnya kita dalam proses belajar. Salah tu biasa. Soalan. Syarat ulang. Okey, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif, waw dan ya yang tidak ada baris. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, dia tidak berada di hujung ayat ketika diapit dengan huruf yang berbaris. Tidak berada di hujung ayat ketika diapit dengan huruf yang berbaris di hujungnya. Contoh tu kan, wadud ayat 90 tu kan diapit tu bawahnya dengan huruf yang berbaris. So tak jadilah. Yang ketiga, alif waw ya yang kecil.
Itu mak asli lah. Alif, waw dan ya yang kecil. Dan boleh? Okey, dan yang keempat, sekiranya sebelumnya terdapat huruf hamzah, maka dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Ada orang call. Okey, Allah kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di depan. Saya dah siap kita belajar Ma'arif Suku. Ma'arif Suku. Ma'arif Suku pun antara huruf tajwid terbanyak selepas Ma' asli. Dia adik-beradik lah Ma'arif. Okey, wallahu alam. Terima kasih semua. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari, jadikan ia hujah kami ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ada yang tanya, Ustaz hari ni tak belajar huruf ke? Boleh, nak belajar tapi saya nak jalan tak larat. Nanti saya dah betul sihat, kita sambung lah. Nak tulis-tulis Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.